Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai adam bil haqqi idz qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka berkenaan dengan kisah dua orang anak Nabi Adam, bila mana kedua orang anak ini menyerahkan korban kepada Allah. Lalu Allah menerima korban salah seorang di antara mereka dan Allah menolak korban seorang lagi. Maka berkatalah anak yang ditolak korbannya, sesungguhnya aku akan bunuh kamu. Dan dijawab oleh anak yang diterima korban, sesungguhnya Allah hanya menerima korban di kalangan hamba-Nya yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Al-Maidah ayat 27. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ayat ini menyebut berkenaan dengan kisah dua orang anak Nabi Adam. Al-Quran tidak menyebut nama mereka. Al-Quran hanya menyatakan ibnai Adam, dua orang anak Nabi Adam. Lalu kedua nama mereka disebut dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir. Antaranya tafsir Ibnu Katsir. Disebut nama keduanya ialah Qabil dan Habil. Qabil, Habil. Bila mana Qabil dan Habil ini dewasa, dah besar, lalu diperintahkan kahwin dan ditentukan jodoh masing-masing. Ya. Adam dan Hawa alaihimassalam mula-mula melahirkan Qabil dengan pasangan kembarnya Iklima. Qabil lelaki, Iklima perempuan, sepasang kembar. Lepas tu baru lahir Habil dengan pasangan kembarnya Labuda. Habil lelaki, Labuda perempuan, sepasang kembar. Bila besar disuruh kahwin bersilang. Qabil disuruh kahwin dengan Labuda, pasangan kembar Habil. Habil disuruh kahwin dengan Iklima, pasangan kembar Qabil. Oleh kerana manusia tak ramai lagi waktu itu, maka syariat Nabi Adam membolehkan kahwin sesama adik-beradik. Maka bila perintah kahwin ini disuruh, Qabil tak setuju. Qabil bangkang. Qabil kata, Labuda bakal bini aku ni dak comel. Iklima lagi comel, aku lagi berkenan dengan dia. Maka bertemulah dua beradik ini. Qabil, Habil temu bincang macam mana nak selesai. Kemudian jumpa kata putus nak buat korban.
dan nak diserahkan kepada Allah. Tengok korban siapa yang diterima. Riwayat menyebut Qabil dia seorang petani. Jadi Qabil tanam sayur, tanam buah. Lalu Qabil ambil sayur, ambil buah untuk dibuat korban. Manakala Habil dia penternak. Habil dia tanam kambing. Bela kambing. Tanam mapuhlah kambing tu. Habil dia bela kambing dan dia pilih seekor kambing untuk dibuat korban. Okey. Qabil dia pilih sayur, dia pilih buah yang dah buruk nak buat korban. Habil dia pilih kambing yang terbaik, paling gemuk, paling sihat, paling cantik untuk dibuat korban. Diletakkan bahan-bahan korban ini di atas sebuah bukit. Lalu hadis menyebut fanazalatin nar wa akalatis syah wa tarakatiz zar'a. Turun api dari langit. Api menyambar kambing dan api membiarkan sayur serta buah. Dengan makna Allah terima korban Habil dan Allah talak korban Qabil. Lalu Qabil bila korbannya ditolak, Qabil tak puas hati. Qabil marah. Dah lah menipu. Kan? Bagi sayur, bagi buah yang dah buruk. Bila tak diterima marah. Tak puas hati. Maka Qabil kata, qala la aqtulannak. Qabil kata pada Habil, "Hei Habil, aku bunuh kamu." Ulama menyebut, kenapa Qabil ni keras kepala? Tak suka ikut perintah. Yang pertama, sebab Qabil ni abang. Abang ni biasalah. Dia akan tengok dalam adik-beradik, abang ni dipayah sikit nak mengalah. Kan? Dan dia tak boleh tengok adik dia lebih dari dia. Abang mesti nak lebih sentiasa. Sebab tu dia dipanggil Abang Long. Fadil. Kan? Abang Long macam mana? Kalau Abang Long kawasan. Dalam kawasan tu dia Abang Long. Mesti orang dalam kawasan tu kena ikut cakap dia. Kalau ikut, kalau lawan, siap. Lu langsi, lu mati. Kan? Abang Long. Itu sifat Abang Long. Jadi Qabil ni dia ada perangai tu. Perangai Abang Long dia. Kan? Pertama. Yang kedua, Qabil dia rasa dia mulia. Dia beritahu pada Habil, Habil, aku ni benih syurga. Kamu benih bumi dah. Aku lagi mulia dari kamu. Ni Qabil. Memang disebut waktu Adam dan Hawa dalam syurga, Hawa dah mengandung. Cuma tak sempat lahir. Allah campak ke bumi. Maka lahirlah Qabil di bumi. Tapi benihnya dari syurga. Maka Qabil rasa diri dia mulia. Aku benih syurga. Kamu benih bumi. Aku lagi mulia dari kamu. Sedangkan iblis bukan setakat benih syurga, tinggal lama dalam syurga. Tapi Allah laknat iblis. Allah halau iblis. Sebab apa? Aba wastakbar. Iblis enggan. Iblis sombong, tak ikut perintah Allah. Jadi Qabil ni dia dah ambil sikit sifat iblis. Sombong, rasa bangga diri. Qabil sebut pada Habil, Habil, kamu ingat senang-senang kamu boleh balik ni. Dalam keadaan sekarang korban kamu diterima, korban aku ditolak. Nanti bila kita balik, mak ayah kita tahu, bakal-bakal bini kita tahu, korban kamu diterima, korban aku ditolak, malu aku. Jatuh maruah aku. Nak letak mana muka ni? Maka senang ceritanya, mau tak boleh balik, aku bunuh kamu. Yang Qabil sebut. Kan? Apa jawab Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hei abang, sesungguhnya Allah hanya menerima korban di kalangan hamba-Nya yang bertakwa. Habil sebut, takwa sangat penting. Kita puasa baru ni Ramadan. Apa misi puasa? La'allakum tattaqun. Nak melahirkan hamba yang bertakwa. Kita sedang menuju ke arah Zulhijjah, raya haji. Bagi yang tak pergi haji, dia buat korban.
Apa Allah sebut dengan korban? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Binatang korban yang kamu sembelih itu, darahnya tak sampai pada Allah, dagingnya tak sampai pada Allah. Yang sampai pada Allah apa? Takwa. Takwa tu penting. Allah nak tengok takwa kita, kan? Jadi apa-apa ibadat sekalipun, itulah matlamatnya, nak melihat seorang hamba itu betul-betul bertakwa kepada Allah. Disebut satu riwayat bila mana Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim dah bawa anaknya Nabi Ismail ke tempat sembelihan. Dibaringkan Nabi Ismail di atas tempat sembelih tu. Nabi Ibrahim asah pisau. Memang tajam pisau ni. Diambil pisau, diletak di atas leher. Di atas leher Nabi Ismail. Nak sembelih lela dah, tapi tak lut. Allah tak izin, tak lut. Pisau tajam. 2-3 kali buat sembelih ni tak lut. Maka Nabi Ismail kata, ayah, mungkin ayah tak tergamak kot, sembelih sambil tengok muka saya. Tak apalah, saya menerap. Ayah sembelih dari belakang leher, jangan tengok muka saya. Nabi Ismail pun menerap. Nabi Ibrahim ambil lagi pisau, letak di belakang leher. Nak sembelih ni, dak elok lagi. Allah dak izin. Maka lepas itulah Allah bagi tahu, wa fadainahu bizibhin azim. Kami gantikan sembelihan Ismail itu dengan binatang yang agung, sembelihan yang agung, kambing kibas. Riwayat menyebut kambing yang menggantikan sembelihan Nabi Ismail, itulah kambing yang diterima korbannya dari Habil dulu. Kambing itulah, kan, Habil yang buat korban, dan korbannya, kambingnya diterima. Kambing itu yang menggantikan sembelihan Nabi Ismail. Nak memberitahu kepada kita, sebarang kebaikan, amal soleh, amal ibadat itu jangan dipandang remeh. Bila kita buat, ada berkat dia. Walaupun mungkin berkatnya tak turun pada kita, tapi berkat itu akan turun pada zuriat keturunan kita, anak cucu cicit kita. Habil yang buat korban, dan korbannya penuh takwa, diterima Allah, berkatnya turun 1000 tahun. Entah berapa puluh generasi itu, sampai pada Nabi Ismail alaihi salam. Masya Allah, kan? Dan kalau kita buat dosa, buat maksiat, bala yang turun. Tak kena pada kita bala tu kena pada anak cucu cicit zuriat kita, wal a'yadu billah, kan? Jadi elakkan laku dosa maksiat, perbanyakkan amal ibadat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Lalu Habil kata, abang, Allah hanya terima korban orang yang bertakwa. Takwa, kan? Habil sebut lagi, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Abang, kalau kamu nak angkat tangan, pukul aku, belasah aku, bunuh aku tak akan balas. Aku tak akan buat apa-apa, kata Habil, sebab aku takut pada Allah, Tuhan sekalian alam. Habil sebut lagi, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Habil kata, abang, ingat, bila kamu bunuh aku, kamu telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa bunuh ni dosa besar. Kemudian aku yang dibunuh, aku dah menjadi mangsa kezaliman kamu, dan aku pun nak dosa aku kamu tanggung, maka berganda dosa kamu, kan? Dosa bunuh, dosa aku pun kamu tanggung. Disebut dalam hadis, nanti orang zalim dengan mangsa zalim, dia menghadap Allah. Mangsa zalim ni mengadu kepada Allah, ya Allah, ini fulan bin fulan, dia zalimi aku, dia fitnah aku, dia pukul aku, dia bunuh aku, dia ambil barang, curi duit aku, dan sebagainya. Kezaliman yang dia buat, hamba ni mengadu, mangsa zalim ni mengadu, maka Allah akan perintahkan kepada orang zalim ni bayar ganti rugi. Nak bayar dengan apa? Duit ringgit dah laku dah, maka disuruh bayar dengan
pahala. Diambil semua pahala-pahala orang zalim ni diberikan kepada mangsa-mangsa zalim. Dan kalau orang zalim ni tak ada pahala, dosa je dia ada, maka apa yang dibuat? Diambil dosa-dosa mangsa zalim, dipindahkan ke atas kepala bau orang zalim ni. Maka orang zalim ni dahlah pahala tak ada. Dosa dia pun berlambak-lambak. Dia terpaksa pikul dosa orang pula. Maka Nabi kata, itulah orang yang muflis, orang yang bankrupt di hari akhirat. Pahala tak ada, dosa sendiri pun berlambak-lambak, pikul lagi dosa orang, wala'iyadzubillah. Kan? Orang muflis, orang bankrupt. Bankrupt tu bahasa Inggeris, muflis tu bahasa Arab. Bahasa Melayu mana? Tak, muflis juga kita pinjam bahasa Arab. Kan? Bahasa kita bahasa yang miskin lah. Banyak kita pinjam bahasa orang. Maka Habil sebut pada Qabil, ingat abang, kalau kamu bunuh aku, ingat, membuat dosa besar, dan aku yang dibunuh, aku nak dosa aku pun kamu tanggung. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalah. Qabil tak kira dah. Fatawwa'at lahu nafsu telah menguasai diri Qabil. Dia betul-betul bertekad, betul-betul berazam nak bunuh, sungguh dah. Ya? Maka faqatalahu, dia pun membunuh Habil. Satu riwayat menyebut, sewaktu Qabil nak bunuh Habil ni, Qabil tak reti nak bunuh lagu mana. Sebab sebelum tu tak pernah berlaku lagi pembunuhan. Tak ada berlaku lagi pembunuhan atas muka bumi. Jadi Qabil marah sangat, berdendam sangat, cuma nak bunuh tak reti. Maka disebut datang 2 ekor syaitan menyerupai 2 ekor burung gagak. Ya, burung gagak ni pergi depan Qabil, 2 ekor burung gagak ni buat-buat bergaduh sama sendiri. Yang seekor ambil batu hempak atas kawan dia pun mati. Gali-gali tanam kambus. Qabil tengok, Qabil pun tiru sama. Dia ambil batu, dihempap atas kepada Habil. Habil rebah, mati. Gali tanam kambus. Matilah Habil. Dan Allah sebut pada Qabil, fa asbaha minan nadimin. Jadilah Qabil orang yang sangat menyesal dunia akhirat. Dia sangat menyesal. Ya. Sebab Nabi sebut hadis, Nabi kata, selepas itu sebarang kes pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi ni, maka saham dosanya dapat pada Qabil. Entah berapa ribu pembunuhan dah berlaku dari dulu sampai hari ni. Kan? Macam-macam kes bunuh dah. Hari ni lagi banyak kes bunuh. Kan? Orang yang mati kena tembak, kena tikam. Berhenti dekat traffic light, mari motor tembak, pung, mati. Kan? Berlaku hari ni. Orang yang mati kena boom C4. Ya? Orang yang mati kena simen masuk tong drum. Macam-macam kes bunuh. Tak, kena kerak 18, kerak 20, kena bakar dan sebagainya. Semua ni, semua kes bunuh ni, saham dosanya masuk pada Qabil. Ya? Pembunuh tak tahu lagi siapa. Ya? Tapi saham dosa tu dah masuk pada Qabil, wal a'yadu billah. Kan? Itu Allah sebut. Ya, itu Nabi sebut. Qabil menjadi orang yang sangat menyesal dunia akhirat. Cerita Qabil, cerita Habil ni kita dengar lama dah. Kan? Dari kecil lagi. Cuma malam ni ulang balik je, refresh. Kan? Cuma mungkin kita tak tahu rujukan dia. Ni kalau nak tengok, nak tahu cerita Qabil Habil, buka surah Al-Maidah ayat 27 hingga 32. Tengok. Baca dengan terjemahan dia, disebut cerita. Nak lebih detail, baca tafsir. Tafsir dia akan syarah detail lagi berkenaan dengan kisah ni. Ya? Baik, ulama tafsir menyebut, walaupun peristiwa Qabil Habil ni berlaku lama dah, masa awal bumi, awal muka dunia dulu, tapi watak-watak
Qabil Habil akan hidup sampai kiamat. Qabil Habil tu mati lama dah, watak dia hidup. Ya. Akan tetap ada watak ni sampai kiamat. Inilah Al-Quran, mukjizat Al-Quran itu hidup sampai kiamat. Zaman Nabi Musa ada watak Qabil Habil. Zaman Nabi Muhammad ada. Zaman kita pun akan ada. Dan sehingga kiamat watak ni ada. Ada watak Habil yang mentaati, menjunjung penuh perintah Allah. Ada watak Qabil yang melanggar, tak ikut perintah dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Dua watak ni akan ada. Ya. Kalau dulu Allah perintahkan Qabil dengan Habil ni kahwin. Allah suruh kahwin. Dan jodoh mereka berdua ditentukan. Ada jodoh masing-masing dah. Ya. Maka Habil dia taat. Dia ikut perintah. Qabil dia tak setuju. Dia bangkang. Dia tak mahu ikut perintah. Hari ni apa perintah Allah pada kita? Allah suruh kita buat apa? Allah suruh kita ikut Al-Quran, ikut As-Sunnah. Kan? Ikut Quran, ikut Sunnah. Maka kita akan lihat, ada Qabil. Dia akan bangkang. Dia tak mahu ikut. Ya? Dia mencari alasan untuk menghalang Al-Quran dan As-Sunnah dilaksanakan. Watak Qabil ada. Ada watak Habil. Watak Habil ni dia akan cuba sedaya upaya untuk mentaati, menjunjung perintah Quran dan Sunnah. Dia akan cuba sedaya upaya untuk nak melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah di atas muka bumi ini. Kan? Watak Qabil ada, watak Habil pun ada. Lalu, kita ni watak yang mana? Kita watak Qabil ke watak Habil? Mudah-mudahan kita berwatak dengan watak Habil. Amin ya Rabbal Alamin. Ya? Ulama pun menyimpulkan, perintah Al-Quran dan sunnah itu terbahagi kepada 4 bahagian. 4. Kita tengok 4 bahagian perintah agama ni, kita jadi Habil ke jadi Qabil? 4 ni. Kan? Yang pertama, perintah bahagian agama, yang pertama disebut bahagian ibadat. Ibadat. Kita semayang, kita puasa, kita sedekah, kita haji, kita umrah, kita zikir, kita tadarus. Kan? Itu semua dalam bahagian yang ibadat. Alhamdulillah, kita buatlah. Kan? Kita ikut benda ni. Semayang, kita buat belaka. Tahajud dan sebagainya, bagus. Bagus kita buat. Maka, kita jadi Habil bahagian ibadat. Tapi tak sempurna lagi Islam. Tak sempurna lagi agama. Bagus satu bahagian agama. Ibadat ni baru satu bahagian. Dia ada 3 lagi. Ada 3 bahagian lagi. Kan? Bahagian yang kedua disebut munakahat. Nikah kahwin. Nikah kahwin kita lagu mana? Ikut agama ke tak? Ikutlah sikit kot. Tak ikut pun banyak juga. Kan? Ikut masyarakat nikah tu. Kan? Pasal buat dalam masjid. Tok Qadi mari pegang tangan pengantin tu, aku nikahkan di kau dengan sekian-sekian disebut. Kan? Pengantin pun jawab, aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Kan? Sah. Berdoa sikit, amin, 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 berdoa. Nah, selesai satu babak. Nampak bagus dah ni? Dah. Tapi dia ada babak yang kedua. Kan? Dia punya majlis bersandinglah. Kan? Bersanding tak ikut agama dah. Pengantin pula mendedahkan aurat. Ya, bercampur tanpa batas dan sebagainya. Berlaku macam-macam perkara yang lari daripada syariat. Munakahat, nikah kahwin. Okeylah, kita kata munakahat ni kita ikut agama lah. Ibadat kita ikut, munakahat kita ikut. Baru 2 bahagian, tak sempurna lagi bahagian agama. Ya. Kalau terasa nikah kita sebelum ni tak ikut agama, senang, nikah seorang lagi. Biar ikut agama. Dia berani. Macam mana? Ada? 2. Ibadat dengan munakahat. Ada 2 lagi baki.
Perintah agama, bahagian agama ni yang ketiga disebut muamalat. Nah, muamalat urus tadbir ekonomi. Ekonomi kita lagu mana ni? Ikut Islam ke tidak? Ada dah sikit-sikit, tapi banyaknya tak ikut lagi lah. Kan, banyaknya sistem ekonomi kita ni tak ikut kapitalis. Kan, sistem ribanya, gharar, menindas, menekan, banyak benda lagi lah yang tak ikut. Sistem cukai. Kan, oh kalau bahas bab cukai lagi seronok. Kan, cukai. Tuan-tuan, asas kita nak tahu, asas agama bagi tahu, kita nak bezakan cukai itu zalim ataupun tidak, cukai itu menindas ataupun tidak, mudah ya. Bila mana cukai itu dikenakan pada semua rakyat, tu jelas cukai ni zalim. Mudah ya, sifir dia. Cukai tak boleh kena pada semua orang. Tak boleh. Ada orang tertentu je kena bayar cukai. Tiba-tiba dibuat satu undang-undang, kena habis, kecil besar tua muda, miskin kaya, gila tak gila, habis kena bayar cukai. Ni jelas cukai ni zalim. Dah ayah sebut nama, tak apa. Tuan-tuan pegang basic asas dia. Nah, pegang kaedah dia. Bila cukai tu kena habis belaka semua orang, cukai ni zalim. Tak boleh cukai kena semua orang. Ada orang yang tertentu saja. Kan? Dan kalau ikut asalnya apa? Cukai ni orang bukan Islam bayar. Kita orang Islam bayar zakat. Itu cukai. Tapi hari ni semua kena. Orang bukan Islam pun payah nak masuk Islam. Kih cukai. Kan? Dia fikir, oh kalau aku masuk Islam, cukai kena bayar, zakat kena bayar. Ayah, rugi yo. Kan? Baik aku kekal je agama nenek moyang aku. Aku bayar cukai, zakat tak bayar-bayar. Dah? Nampak tak? Terutamanya orang Cina. Orang Cina 10 sen, 20 sen duit dia berkira. Kan? Ni punca orang bukan Islam payah nak masuk Islam di Malaysia. Walaupun kita dah hampir 60 tahun merdeka, peratusan non-Muslim masuk Islam sangat sedikit. Antaranya sistem yang tak kena. Kan? Sistem tu sendiri. Ni yang terbaru ni, apa nama tu? Tabung KWSP. Dah dibuat tabung syariah. Kita pun tukarlah. Alhamdulillah, sambutan yang baik, sambutan yang baguslah untuk nak menukar simpanan kepada tabung syariah ni. Tapi hak sebelum ni tabung dia tu, ada orang kata tu tabung halam. Dia capur habis. Kan? Nampak tak? Jadi banyak lagi sistem tadbir ekonomi kita ni celaru. Tak ikut sepenuhnya agama. Ada dah usaha-usaha tu ke arah nak kepada ekonomi ataupun muamalat Islam, tapi banyak lagi yang tak kena dan tak ikut syariat. Ibadat, munakahat, muamalat, baru 3. Yang keempat disebut jinayat. Hukum-hukum jinayah. Dalam ni lah kita bincang masalah politik Islam. Dalam ni lah ada hukum undang-undang, hudud, qisas, ta'zir dan sebagainya, jinayat. Penting undang-undang ni. Nak jaga kita, nak jaga keharmonian kita, nak menghalang menyekat penjenayah dari melakukan jenayah, dibuat undang-undang supaya mereka rasa gerun dari melakukan jenayah. 4 ni lah agama kita. Ada ibadat, ada munakahat, muamalat, jinayat. 4 bahagian agama. Kan? Lepas tu kita macam mana? Habil ke Qabil ni? Kan? Agak-agak kita habil insya-Allah. 4 ni agama. Ke arah kita nak ikut 4 benda ni lah. Kan? Bila saya sebut macam ni, ada orang kata, bukan orang sini lah. Dia kata, ustaz tu nak ceramah politik tu. Ini bukan ceramah politik, ini ceramah agama. Kan? Ceramah agama ni lah agama kita, tuan-tuan, muslimin, muslimat. Agama kita bukan ibadat je. Agama kita bukan masjid surau je. Agama kita bukannya pegang sejadah, duduk putih tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
itu sebahagian agama dipanggil bahagian ibadat. Nah, sebenarnya agama luas lagi dia bincang. Ada nikah kahwin, ada ekonomi dan ada politik Islam dan hukum hakam syariat yang berkaitan dengan Islam. Ada belaka benda ni. Kan? Kita baca sirah, kita tengok Nabi kita macam mana. Nabi orang yang sangat hebat beribadat. Bekak kaki Nabi beribadat. Hebat ibadat Nabi. Nabi orang yang berkahwin, bermunakahat. Isteri Nabinya, anak-anaknya, Nabi sangat baik dengan keluarganya, isteri dan anak-anaknya. Kan? Nabi orang yang berniaga. Orang yang mengurus tadbir dengan ekonomi Islam. Nabi terlibat dengan muamalah. Dan Nabi ketua negara Madinah. Nabi berpolitik dan mengenakan hukum-hukum, undang-undang syariah yang mengenakan ke atas nak menjaga maslahah umat pada waktu itu. Nabi buat belaka. Ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Lepas tu kita nak ambil ibadat saja, tak jadi. Kita kena ambil semua sekali yang berkaitan dengan agama. Itulah penting. Bila kita belajar, kita dapat satu gambaran bahawa Islam dia ada belaka. Satu-satunya agama yang membincangkan semua aspek kehidupan manusia, Islam. Tak ada agama lain. Kan? Maka kita wajib ikut, wajib patuh, wajib taat kepada 4 bahagian ini. Kalau kita tak ikut dan kita tak mahu ikut, kita sengaja tak ikut, kita mengundang murka dan kita mengundang musibah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling, tak ikut perintahku, Al-Quran, As-Sunnah, dia tak ikut. Ataupun dia ambil sikit-sikit, dia ikut hak kena dengan selera dia. Yang tak kena dia tak ikut. Maka bagi dia itu apa? Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang resah, yang gelisah. Hari ni kita dah rasa. Pergi mana-mana pun rasa takut. Di luar rumah takut perompak pencuri. Duduk dalam rumah pun takut perompak pencuri. Hatta datang rumah Allah pun takut. Kan? Perompak pencuri pun ada masuk dalam rumah Allah, dalam masjid. Maka kita dah merasai kehidupan yang bimbang. Kehidupan yang tak selesa. Kehidupan yang sentiasa rasa takut. Pergi mana-mana pun rasa takut dan rasa bimbang. Baru ni berlaku satu kes. Kes ni berlaku pada sahabat saya sendiri. Sahabat sendiri. Dulu dengar, baca berita, tengok blog Facebook sebagainya. Tapi berlaku pada sahabat. Sahabat tu cerita pada saya. Berlaku pada baru ni di akhir Syaban. Malam akhir Syaban, esok tu orang start tarawih Ramadan. Kan? Dia bagi tahu waktu maghrib dia keluar rumah pergi masjid. Dibawa anak dia seorang umur 6 tahun. Semayang maghrib di masjid. Masuk masjid, semayang. Yang si ayah ni duduk sah depan lah, sah orang tua. Ditinggal anak kat belakang, sah budak-budak. Selesai semayang maghrib, pusing belakang, tengok-tengok anak dia hilang. Tak ada anak dia. Cari dalam masjid, luar masjid, dalam tandas, keliling cari, tak ada anak dia. Maka disyaki anaknya dicolek. Dibuat tindakan segera jawatan kuasa masjid dengan imam dengan bila pakak cari kawasan sekitar. Lapor polis maklum kepada keselamatan kampung, ada budak hilang ni, kena cari. Bersegera cari kawasan yang berhampiran. Dari waktu maghrib cari. Cari sampailah pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi jumpa budak ni. Alhamdulillah. Jumpa dalam sebuah tandas sekolah. Disembunyikan budak ni dalam tandas sekolah. Waktu jumpa ni, si pencolek ni dia tengah duk pegang getah paik. Paik getah tu duk rotan, duk pukul budak ni sebab budak ni menangis tak berhenti. Hikmah pukul 1 pagi ni suasana hening. Waktu sunyi dah. Bunyi kereta motor lori pun tak ada. Jadi sayuk-sayuk terdengar suara budak menangis. Wah menangis. Kan?
Cari, jumpa dalam tandas sekolah. Pencolek tengah duk rotan, duk pukul budak ni. Oh, bila jumpa ni agak-agak apa jadi pada pencolek ni? Nah, jadi lagu mana agak-agak? Oh, memang teruklah dia kena. Kan? Separuh mati ya kena belasah. Nah, yang paling kuat belasah Tok Imam. Nah, dahsyat sungguh Tok Imam belasah malam tu. Naik syekh sungguh dia. Biasa dia tak kuat belasah begitu. Tak. Ini mari jenayah yang sangat dahsyat. Kan? Allah, tak? Tengok hari ni suasana. Tak kira tempat, tak kira masa. Dalam masjid, rumah Allah, tengah solat. Ya. Hilang anak. Allahu Akbar. Hilang anak ni tak boleh main kita. Ha? Hilang harta tak apa lagi. Ya. Hilang harta, hilang kereta, hilang motor, hilang duit. Sedih. Bukan kata tak sedih. Kita pun sayang harta kita. Ya, tapi hilang waktu kira okey lagi lah. Nah, sebab apa? Sebab ada insurans boleh claim. Ya, ada juga ganti rugi orang bayar. Ha? Tapi bila hilang anak, Allahu Akbar. Ha? Nak claim kat mana anak ni? Ingat senang ke buat anak? Hilang. Nah, gila mak ayah hilang anak ni. Bila berlaku kes-kes macam ni, kan? Dah sampai tahap ni dah. Jenayah dalam masyarakat. Kalau dulu masjid kita dengar dah hilang tabung, duit tabung kena pecah, kasut selipar hilang, kereta motor hilang, nak cermin kereta kena pecah, hilang barang berharga. Ha? Ni hilang anak, ya Allah. Kan? Berlaku suasana yang tidak aman, suasana yang tidak tenang, jenayah yang berleluasa, sangat membimbangkan hari ni. Kan? Tu tak sama lagi kes bunuh, kes rogo dan sebagainya. Kan? Ni berlaku dalam masjid rumah Allah. Kan? Tak sama lagi tu isu wabak yang Allah hantar penyakit pada kita. Ha? Pergilah mana-mana taman hari ni akan naik banner ini kawasan denggi. Kan? Hati-hati anda berada dalam kawasan merah denggi. Nampak tak? Mana-mana taman akan ada benda ni. Ha, jadi kita pun pergi mana-mana rasa takut dengan nyamuk. Tengok nyamuk tu alergik. Nyamuk masuk dalam kereta tu habislah. Buang tekak apa semua dah. Tak keluar-keluar kat nyamuk tu pun. Dah, degil nyamuk ni. Kan? Takut dengan nyamuk. Dengan nyamuk pun jadi takut kita. Ha. Dengan masalah ekonomi hari ni, duit jatuh dan sebagainya, cukai yang membebankan dan sebagainya, masya-Allah. Ma'isyatan dangka. Kita merasainya hari ni. Kita rasa hidup yang sempit, hidup yang resah, hidup yang gelisah. Ya. Punca dari apa? Punca kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Timbul kerosakan di darat, di air. Ya. Akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Tangan manusia itu sendirilah yang menyebabkan timbul kerosakan. Jadi benda ni berlaku akibat tangan manusia, akibat kita lah. Maka kita perlu kembali kepada agama. Perlu kembali kepada agama dan syariat Islam yang sempurna. Perlu. Dah, wajib dah kita ni, wajib. Dalam keadaan sekarang, musuh-musuh yang datang untuk menyerang kita dari pelbagai sudut, pelbagai aspek datang ni, luar, dalam, nak merosakkan akidah, nak merosakkan akhlak, nak merenggangkan perpecahan di kalangan umat Islam, banyak berlaku pada hari ini, kan? Maka umat Islam tak dapat tidak mesti bersatu dengan agama, dengan Islam. Dan kena tengok juga, nah, bersatu dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kadang-kadang ada juga, nah, orang tu dia suka macam yang berlaku di Turki. Nah, kita pun tahu cerita Turki. Rampasan kuasa yang gagal. Tentera dirampas kuasa. Dia pergi tawan pejabat kerajaan, dia pergi tawan pejabat-pejabat media, TV, radio dan sebagainya. Dia tawan dah, cuma dia tak sempat nak matikan internet. Waktu dia tak sempat. Jadi maklumat tersebar dengan cepat seluruh Turki. Kan? Erdogan hanya buat video call je, mengerahkan rakyat Turki keluar ke jalan raya menghalang tindakan jahat tentera.
maka rampasan itu gagal. Nah, gagal. Cuma nak bagi tahu bila disiasat dalang di sebalik rampasan kuasa, ketuanya ialah Fathullah Gulen, bapa tarikat di Turki. Nah, dia ketua tarikat yang besar. Di Turki ini sangat hebat tarikat dia. Nah, tarikat dia seolah-olah macam dah orang panggil apa, menimbulkan satu doktrin yang baru dalam rakyat yang menyertai tarikat. Nah, dia lebih mentaati tok guru tarikat dia lebih lagi berbanding undang-undang yang ada dalam negara. Kalau seorang kaki tangan kerajaan yang bekerja, nah, kerajaan kata kena kerja hari ni, tiba-tiba tok guru tarikat kata cuti, dia cuti. Nah, dia lebih taat tok guru tarikat dia. Kan? Ni berlaku. Jadi tarikat inilah antara tarikat-tarikat yang apa nama ni kita lihat, dia kira ibadat, dia kira zikir, dia tak cara politik. Maka Fathullah Gulen dia lari ke Amerika, mendapat sokong politik Amerika. Amerika bagi duit yang sangat banyak untuk disebarkan tarikat ini kepada rakyat Turki, biar rakyat Turki dia duk fikir berzikir tarikat dia, tak payah fikir politik dalam negara. Kan? Ni dah berlaku di Turki. Alhamdulillah menemui kegagalan. Allah bantu saudara kita di Turki. Tapi nak bagi tahu bila orang tu silap. Tak, bila orang tu silap memilih suatu kumpulan tarikat bukan semua silap. Jangan salah faham pula. Ada tarikat yang betul. Ada, cuma kena tengok mana tarikat yang betul, dan banyak juga tarikat yang salah. Banyak juga tarikat yang sesat. Jadi kembali kepada Islam yang sepenuhnya, kepada Islam yang betul-betul mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu benda yang sangat penting. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Turki dapat dibantu dengan nusrah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Cerita Qabil Habil tadi. Nah, suatu watak yang Nabi sebut, watak yang disebut dalam Al-Quran. Watak Qabil, watak yang menderhakai Allah. Dan watak Habil, watak yang mentaati, menjunjung penuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib berwatak dengan watak Habil. Jangan menjadi watak Qabil yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Azan. Bagilah luang untuk azan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu bila kita sebut dan kita faham agama kita ni bukan hanya ibadat semata-mata, dia ada munakahat, dia ada muamalat dan dia ada jinayat, maka kita kena faham semua aspek agama wajib kita turut, wajib kita tunaikan dan wajib kita laksanakan. Dan wajib kita sokong mana-mana usaha, mana-mana orang yang nak memartabatkan syariat dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu usul rang undang-undang 355 tu orang Islam kena sokong lah. Kan? Sebab nak menaik tarafkan mahkamah syariah. Di bank, kita masuk bank CIMB Islamic ada, CIMB hak lama hak biasa pun ada. KWSP dah ada yang biasa, yang syariah, kita pilih semuanya yang syariah. Perbankan Islam, muamalat Islam. Jadi undang-undang dah ada lama dah, mahkamah sivil, mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni je kita nak upgrade sikit, nak tegas, nak kuat kuasakan lebih lagi undang-undang dia. Supaya apa? Penjenayah rasa takut. Supaya apa? Kita rasa rasa aman dan rasa terjaga dengan undang-undang ini. Maka tak kiralah dari mana latar belakang politik pun, bila kita mengaku kita orang Islam, kita wajib sokong dengan rang undang-undang ni, insya-Allah. Itu salah satu langkah pertama kita untuk nak memartabatkan yang keempat tadi, jinayat. Undang-undang jinayah dalam agama dan dalam negara kita tu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita, mudah-mudahan Allah terimalah usaha ni sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan jangan ingat semayang aja ada pahala. Kan? Menyokong usaha-usaha begini pun dikira pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Cukup setakat tu tazkirah. Ada pengumuman. Yang pertama, ni jadual Ustaz Kamarul Zaman. Macam biasalah, dia suruh saya umum derma madrasah dia. Tuan-tuan tahu kan madrasah dia terbakar baru ni kan? Sebelum Ramadan terbakar, rumah dia pun terbakar, mak dia, adik dia, 3 rumah terbakar. Dan sekarang dia sedang membina rumah mak dia. Atas tu tahfiz. Mak dia bagi. Rumah dia di bawah, atas tu diwakafkan untuk tahfiz banat, tahfiz perempuan. Jadi kita pakat-pakat bantu derma tahfiz. Kemudian ada ibadat korban di Hulu Terengganu yang dianjurkan oleh Ustaz Kamarul Zaman sendirilah, dengan bantuan Cik Makno kita ni, satu bahagian 580 ibadat korban di Hulu Terengganu, khususnya di madrasah tu sendiri, insya-Allah. Dan muslimin muslimat di luar sana, ada wakil dari NGO Yayasan Amal Malaysia. Yayasan Amal, saya cerita pengalaman lah, kita pergi ke Sudan. Tahun lepas kita pergi, 2 tahun lepas kita pergi, kita lihat Sudan ni kita turun Khartoum, tu ibu negara. Daripada Khartoum kita naik bas pula 10 jam lebih ke pedalaman sana baru sampai. Pinggang nak cabut dah. Nak cabut pinggang duk lambah. Sampai di pedalaman sana baru kita tengok masyarakat umat Islam di sana sangat miskin, sangat dhaif. Kan? Orang asal sana yang miskin dicampur dengan pelarian perang dari Eritrea, dari Somalia yang menjadi pelarian menetap di Sudan. Mereka miskin dan kita buat korban juga di sana, satu bahagian 350. Dan miskin mereka ni bukan setakat makanan tak cukup, miskin mereka sampai tahap nak baca Al-Quran, kitab pun tak ada. Kita pergi masjid, tahfiz dan sebagainya, kitab Al-Quran tu tak ada. Terpaksa anak-anak mereka belajar baca Al-Quran pada satu papan.
yang ditulis Al-Quran atas papan tu. Nah, ini ada bukti semua, tuan-tuan boleh tengok Facebook saya upload gambar. Tak pengalaman kita pergi, kita lihat ada papan yang tertulis ayat Al-Quran. Jadi kita pun balik, kita buatlah satu program wakaf Al-Quran untuk Sudan sana, umat Islam di sana, satu kitab dengan harga RM25. Itu boleh keluar sana, masukkan tabung RM25 untuk wakaf Al-Quran. Nah, satu kitab, ataupun beli niatkan wakaf untuk arwah yang meninggal. Nah, wakaf-wakaf ni sesuai kita niatkan untuk arwah mak kita, ayah kita niatkan. Bagus kita bantu orang yang mati dengan membeli wakaf. Jadi ada derma yang sejadah dalam masjid ini, derma lah untuk madrasah, untuk wakaf Quran di luar sana insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi